Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam perkongsian maghrib bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada semua. Mohon para sahabat untuk maklumkan saya bagaimanakah suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak jelas? Adakah video saya jelas ataupun tidak jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua. Ahlan kepada semua yang bersama. Moga-moga Allah jadikan pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan ramai yang kata jelas. Kak Saria kata jelas, Nurul Hidayat pun jelas, Kak Safiyah salam maghrib, Elvira suara jelas, Norisa jelas, Siti Zabidah Hasan jelas, Kristal clear daripada Tapah, kata Kak Asliza jelas daripada Perak, Nur Hayati Yahya, Tuan Rosabi Muhammad Sah, dan juga Rodita binti Uthman, Zahara Zakaria, Kak Aminah Hitam, Virta Delima, Fatimah, Mazura Majid, Doni Kusuma, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan. Lalu ramai yang kata jelas. Pada malam ini kita nak berbicara dan juga bercerita, berkongsi tentang Mutiara Madinah dan juga apa-apa yang ada berkaitan dengan Madinah. Lalu semalam kita telah kongsikan beberapa potong riwayat. Siapa ingat daripada sahabat-sahabat tentang tajuk-tajuk riwayat yang kita kongsikan? Lalu semalam kita telah kongsikan yang pertama antara kelebihan Madinah Al-Munawwarah. Yang pertamanya adalah Madinah Munawwarah itu adalah tanah haram dan juga tanah yang aman. Semalam untuk itu saya telah kongsikan 3 riwayat berkenaan tentang riwayat yang menyebut tentang Madinah itu adalah tanah haram, iaitu tanah yang mulia, dan juga ianya adalah tanah yang penuh dengan keamanan. Maka kita kongsikan riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zubair. Kita kongsikan juga riwayat Imam Muslim daripada Sahal bin Hunayf. Kita kongsikan juga riwayat Muslim daripada Abdullah bin Zaid. Lalu saya baru tadi sharekan riwayat Abdullah bin Zaid ini juga di Facebook page berkenaan tentang Madinah itu adalah tanah haram. Lalu itu telah kita kongsikan semalam. Ahlan. Lalu saya nampak ramai yang bersama. Bolehkah sahabat-sahabat berikan maklum balas untuk siapa yang pernah pergi ke Madinah? Tahun bila dia pergi ke Madinah? Lalu kalaulah ada yang pernah pergi ke Madinah, mungkin boleh maklumkan tahun bila dia pergi ke Madinah. Saya sendiri, perjalanan saya ke Madinah yang pertama pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ataupun 2011 ataupun 2012. Waktu itu saya dapat hadiah pergi ke Madinah dan juga Mekah untuk umrah, kerana saya bantu untuk menyemak Quran mushaf yang telah pada waktu itu diterjemahkan oleh mantan Imam Masjid Negeri Selangor Al-Fadil Ustaz Ahmad Mustafa 2010. Saya pun tak ingat, tak berapa ingat, antara 2010 ke 2012.
Maka waktu itu Al-Fadil Ustaz Ahmad Mustafa yang merupakan almarhum sudah meninggal dunia. Ketika mana beliau waktu itu nak buat satu Quran terjemah yang mana masih ada sehingga sekarang. Maka pada waktu itu dia telah cari beberapa orang yang mengajar Al-Quran, mengajar tahfiz. Saya salah seorang dia. Maka pada waktu itu saya diberikan tanggungjawab untuk semak akan Al-Quran tersebut. Maka pada waktu itu selesai daripada semak, dia telah bawa yang mana telah semak Al-Quran pada waktu itu untuk menunaikan umrah. Itu adalah yang pertama. Dan yang terakhir adalah pada Januari 2020. Itu adalah yang terakhir. Lalu ramai yang kata ada yang pergi 2009, 2011, 2014, kemudian 2019, 2003 dan juga sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah moga-moga Allah pilih kita lagi untuk pergi lagi dan lagi. Lalu Kak Sabariah kata 2018. Maka terima kasih kepada yang sharekan memori tentang Madinah Al-Munawwarah, kerana tajuk kita adalah Madinah. Kemudian yang kedua, kita letakkan tajuk bahawa iman akan kembali ke Madinah seperti mana ular kembali kepada lubangnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, bahawa Allah pilih Madinah untuk menjadi tempat hijrah nabinya. Maka ini adalah riwayat Abu Musa Abdullah bin Qais, riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pada waktu itu ramai yang mana telah kongsikan, Masya Allah, ada yang pergi 2014, 2019, 1993, Masya Allah lama dah, 1993, kemudian kali kedua 2005. Moga Allah pilih lagi dan lagi, insya Allah. Okey, hari ini tajuk yang keempat. Kita dah selesai dah 3 semalam kelebihan Madinah, yang mana sahabat-sahabat pun dah bantu catat dan juga telah kongsikan di ruang komen. Antara kelebihan Madinah yang keempat adalah Allah telah memilih Madinah sebagai tempat hijrah untuk nabinya. Yang ini kita telah selesai, minta maaf. Yang keempat, Allah telah pilih Madinah untuk menjadi tempat pengkebumian dan juga tempat persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarallahu al-Madinah litakuna matja'an li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah pilih Madinah untuk menjadi tempat kubur dan tempat didafankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu adalah kelebihan Madinah. Lalu ramai yang kata teringin lagi untuk pergi. Insya-Allah moga Allah pilih kita lagi dan lagi untuk menjadi tetamu Baitullah dan tetamu Madinah Al-Munawwarah. Maka sebab itu seperti mana Allah telah pilih Madinah Al-Munawwarah untuk menjadi tempat hijrah Nabi, Allah juga telah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah telah pilih Madinah untuk menjadi tempat pengkebumian persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah kelebihan Madinah yang keempat. Menceritakan tentang di mana manusia itu didafankan, menceritakan tentang tempat di mana manusia itu ditanam. Maka ada sepotong hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kepada kita, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi janazah, Nabi SAW pernah melintasi satu jenazah inda qabr, di di sisi kuburnya. Maka Nabi bertanya, man hadha, jenazah siapakah ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, fulanul Habashi, beliau adalah fulan bin fulan yang datangnya daripada Habsyah, datang daripada Habsyah tetapi dikebumikan di Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Siqa, dia telah dibawa min ardihi, daripada buminya, ila turbatihi allati minha khuliqa, kepada tanah tempat yang daripada tanah itu beliau telah diciptakan. Lalu orang ini lahir di Habsyah,
dia punya kelahirannya di Habsyah, tetapi Nabi sebut orang itu telah dibawa, Allah bawa dia ke tempat yang mana ditanam, dan disitulah tempat yang mana beliau telah diciptakan. Daripada hadis ini kita nampak bahawa sebenarnya kat mana manusia itu bakal meninggal, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sahaja berada di mana-mana tempat, tetapi di mana kita akan ditanam, dikebumikan, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita nampak bagaimana Allah telah pilih Madinah yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah, untuk menjadi tempat persemadian, pengkebumian baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi boleh sahaja duduk di Mekah, kerana Mekah telah dibuka, Fathu Mekah telah berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah pada bulan Ramadan, tetapi Nabi pilih untuk kembali ke Madinah. Nabi SAW pada waktu itu kekal berada di Madinah sehinggalah meninggalnya baginda di Madinah, dan baginda didafankan dan juga dikebumikan di Madinah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang keempat. Ikhtaraha Allah Ta'ala litakuna matja'an li nabiyyih. Allah telah memilih Madinah untuk menjadi tempat persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang keempat. Semalam kita telah sebut 3, ini adalah kelebihan Madinah yang keempat. Seterusnya, kelebihan Madinah yang kelima. Apakah kelebihan Madinah yang kelima? Kelebihan Madinah yang kelima adalah Nabi mencintai Madinah. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Madinah. Nabi mencintai Madinah. Wat-targhibu fi hubbiha, dan Nabi menggalakkan para sahabat dan kita untuk mencintai Madinah. Nabi menggalakkan para sahabat juga dan kita untuk mencintai Madinah. Ini adalah kelebihan Madinah yang kelima. Yang keempat tadi adalah ianya menjadi tempat persemadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima ianya adalah pada waktu itu tempat untuk Nabi SAW Nabi mencintai Madinah, dan Nabi menggalakkan pada sahabat dan umat baginda untuk mencintai Madinah. Lalu sebab itu antara tanda-tanda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Madinah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam doa baginda. Dalam hadis yang masyhur yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar kita baca di sini dalam hadis riwayat Aisyah yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Aisyah, bagaimana Nabi mendoakan untuk pada waktu itu mencintai akan Madinah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini panjang, riwayat ini panjang, dan sebenarnya kita telah baca riwayat ini secara tak langsung ketika mana kita belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ketika mana membicarakan tentang permulaan Nabi SAW ketika mana sampai di Madinah, kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka pada waktu itu Aisyah menceritakan bagaimana ayahnya dan Bilal bin Rabah jatuh sakit. Ayah kepada Aisyah, Abu Bakar dan juga Bilal bin Rabah pada waktu itu telah jatuh sakit. Mereka telah jatuh sakit. Maka pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Aisyah. Aisyah telah maklumkan kepada Nabi yang mana ayahnya jatuh sakit, dan ketika mana sakit menzahirkan yang beliau rindukan Mekah. Kerana itu tempat asal mereka, cuaca dan keadaannya bersesuaian dengan mereka. Kita telah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum bagaimana Nabi SAW mendoakan agar pada waktu itu dipindahkan penyakit-penyakit yang ada di Madinah ke tempat yang lain yang dalam doa Nabi sebutkan sebagai Juhfah. Maka sebab itu apakah doa Nabi? Maka di sini Nabi berdoa, Allahumma ya Allah
Habib, cintakan, ilaina, kepada kami, al-Madinah, bumi Madinah. Jadikan kami mencintai Madinah. Sebagaimana, seperti mana, hubbina, cintanya kami, Makkah, kepada bumi Mekah, bahkan, asyad, cinta yang lebih. Jadikan kami mencintai Madinah seperti Mekah, bahkan ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah lebih daripada cinta kami kepada Mekah. Wasahhihha lana, Nabi mendoakan untuk Madinah, ya Allah, jadikanlah Madinah ini sihat, elok untuk kami. Wabarik lana, dan berkatikanlah untuk kami, fi sa'iha, pada sukatan sa' Madinah, wa muddiha, dan juga sukatan mud Madinah. Seterusnya Nabi SAW berdoa, wangkul, ya Allah, alihkan, hummaha, penyakit-penyakit yang ada di Madinah, faja'alha, jadikanlah penyakit itu dipindahkan, bil Juhfah, ke tempat yang bernama Juhfah. Maka daripada sini, riwayat itu panjang, kita sekadar nak ambil doa Nabi, yang mana Nabi sendiri berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti Mekah, asyad, bahkan lebih daripada cinta kepada Mekah. Maka inilah tajuk yang kelima tentang kelebihan Madinah, bagaimana Nabi mencintai akan Madinah, dan Nabi menggalakkan para sahabat untuk mencintai Madinah. Sebab itu bila Aisyah maklumkan kepada Nabi yang ayahnya rindu kepada Mekah, Nabi SAW doakan supaya para sahabat baginda, Allah jadikan mereka mencintai Madinah lebih daripada kecintaan kepada Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apakah doa dia? Lagi sekali kita lihat doa dia. Doanya adalah Allahumma, ya Allah, Habib, jadikanlah kami mencintai, Habib ilaina, jadikanlah kami mencintai Al-Madinah, bumi Madinah, sebagaimana, seperti mana, hubbina, cintanya kami, ila Makkah, ataupun Makkah, kepada Makkah, asyad, bahkan lebih daripada cinta kepada Makkah, jadikanlah kami mencintai Madinah. Kemudian Nabi teruskan doa baginda, wasahhihha lana, jadikanlah Madinah itu sihat untuk kami, elok untuk kami, wabarik lana, berkatilah untuk kami, fi sa'iha, pada sukatan sa' Madinah, wa muddiha, dan juga pada sukatan mud Madinah, wanqul hummaha, pindahkanlah penyakit-penyakit yang ada di Madinah, faj'alha bil Juhfah, dan jadikanlah penyakit itu ditempatkan di Juhfah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada riwayat ini, daripada doa ini, kita nampak bagaimana Nabi mengajar kepada kita untuk mencintai bumi Madinah lebih daripada kecintaan kepada Mekah Al-Mukarramah. Maka ini adalah gambaran kelebihan Madinah dan bagaimana dekatnya Madinah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah yang mana kelebihan yang kelima. Termasuk juga ada sepotong riwayat menunjukkan cintanya Nabi kepada Madinah. Riwayat ini adalah riwayat Bukhari yang mana dinukilkan oleh pembantu Nabi, khadam Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, apakah Anas bin Malik ceritakan kepada kita? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima, apabila tiba, apabila kembali, min, daripada safarin, mana-mana permusafiran. Apabila Nabi balik daripada mana-mana permusafiran yang mana Nabi tinggalkan Madinah,
Apakah sikap Nabi bila dah sampai ke Madinah? Anas bin Malik yang sentiasa bersama dengan Nabi pada waktu daripada waktu Nabi berada di Madinah dan juga waktu Nabi bermusafir, daripada mula-mula Nabi tiba di Madinah sampailah Nabi wafat, kerana beliau adalah khadam Nabi. Anas bin Malik menceritakan sikap Nabi bila nak sampai ke Madinah. Fanadhara, maka ketika mana Nabi telah melihat ila juduratil Madinah, kepada tembok-tembok Madinah. Lalu Madinah zaman dahulu ada tembok dia, maka bila dah kelihatan daripada jauh bayang-bayang tembok Madinah, perumahan Madinah, maka apakah yang Nabi SAW buat? Awda'a rahilatah wa in kana ala dabbah harrakaha, maka Nabi akan menyegerakan perjalanan unta baginda, kenderaan baginda, tunggangan baginda. Kenapa Nabi segerakan tunggangan baginda? Nabi segerakan akan kenderaan baginda bila kelihatan Madinah daripada kejauhan. Kata Anas bin Malik, min hubbiha, kerana cintanya Nabi kepada Madinah. Cintanya Nabi kepada Madinah, bila Nabi nampak daripada jauh Madinah, pada waktu itu Nabi akan segerakan. Daripada situ Nabi SAW akan segerakan perjalanan tunggangan binatang tunggangan baginda. Cerita Anas bin Malik tentang Nabi SAW. Lalu Nabi sangat mencintai Madinah, maka cukuplah dua hadis ini menunjukkan kepada kita cintanya baginda terhadap Madinah. Hadis riwayat Aisyah, doa yang mana Nabi sendiri berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah lebih daripada Mekah. Dan juga riwayat Anas bin Malik yang mana kedua-duanya adalah riwayat Bukhari, bagaimana bila Nabi pulang daripada sesuatu permusafiran dan pada waktu itu telah kelihatan tembok dan juga perumahan Madinah, maka baginda Nabi SAW akan segerakan tunggangan baginda. Kata Anas bin Malik, min hubbiha, disebabkan cintanya baginda kepada bumi Madinah al-Munawwarah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang kelima. Kelebihan Madinah yang keenam. Lalu kelebihan Madinah yang keenam adalah antara nama-nama Madinah yang Nabi SAW sebut bahawa Madinah itu namanya adalah Tabah dan juga Taibah. Lalu dalam riwayat menyebut bahawa antara nama Madinah adalah Tabah, ta alif ba dengan ta marbutah, Tabah, dan juga Taibah, ta ya ba dengan ta marbutah. Lalu berkenaan dengan nama Tabah dan juga nama Taibah yang merupakan nama lain bagi Madinah, selalunya kita kenal Madinah dengan gelaran Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Akan tetapi Madinah juga mempunyai banyak nama-nama elok yang lain, dan antaranya adalah nama Tabah dan juga Taibah yang Nabi SAW pada riwayat yang Nabi SAW pada waktu itu riwayatkan. Antaranya adalah bagaimana Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu Zaid bin Thabit menukilkan kepada kita, dan riwayat ini rujukannya daripada Bukhari dan juga Muslim. Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha Taibah, sesungguhnya Madinah itu adalah Taibah. Taibah maksudnya tempat yang baik. Taibah tunfil khabath, ianya menghilangkan kotoran, kama seperti mana api menghilangkan kotoran pada perak.
Lalu Nabi SAW menyebut innaha taibah, ianya adalah tempat yang baik. Daripada sini kita nampak Nabi SAW menamakan Madinah dengan nama Taibah, iaitu tempat yang baik. Kenapa? Sebab Madinah membersihkan kotoran seperti mana api membersihkan kotoran pada fiddah, pada perak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka daripada sini sabda Nabi, innaha taibah tunfil khabas kama tunfin naru khabathal fiddah, seperti mana api membersihkan kotoran yang ada pada perak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu daripada sini pengajaran yang kita dapat, dengan kita duduk di Madinah, insya-Allah ianya akan membersihkan kita. Madinah itu menjadikan seseorang itu boleh mempelajari akhlak penduduknya, akhlak-akhlak orang Ansar, akhlak-akhlak orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Maka Madinah boleh membersihkan kotoran seperti mana api membersihkan kotoran pada perak. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu daripada mana pula nas yang mengatakan nama Madinah itu adalah Taibah? Lalu kita dah nampak bahawa Madinah itu namanya adalah Taibah. Tetapi daripada riwayat yang ada dalam At-Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kabir, maka Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kabir, maka daripada sini sabda Nabi SAW, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla, amarani, telah memerintahkan kepadaku, an usammiya, untuk menamakan Al-Madinah, bumi Madinah, Taibah, dengan nama Taibah. Lalu Allah perintahkan Nabi untuk memanggil Madinah juga dengan nama Taibah. Lalu ini adalah antara nama-nama Madinah yang mana Nabi SAW sebut. Nabi pernah panggil dia Taibah. Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Thabit yang kita baca tadi. Dan juga daripada riwayat Imam Tabrani, bagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk memanggil Madinah dengan nama Taibah. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang keenam, dan ini adalah perkongsian pada malam ini berkenaan dengan Madinah. Moga-moga menimbulkan nostalgia, kenangan kepada yang pernah pergi ke Madinah, dan juga menimbulkan keinginan untuk yang belum pernah pergi. Moga-moga Allah jemput setiap daripada kita untuk menziarahinya, untuk menjadi tetamunya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita berhenti di sini. Moga-moga adanya manfaat, insya-Allah, adanya kebaikan untuk sahabat-sahabat yang mana kali pertama jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Moga-moga lebih banyak perkongsian lain yang kita dapat kongsikan juga di Telegram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.